Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Pertua di atas keizinan untuk saya membahaskan pembentangan kajian separuh penggal Rancangan Malaysia yang ke-12 untuk tahun 2021-2025 yang telah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Tambun Perdana Menteri di Dewan Yang Mulia ini. Sebelum saya meneruskan ucapan, pertama saya nak mengucapkan tahniah kepada Yang Berhormat MUA, Yang Berhormat Syed Saddiq, kerana sekarang ini sudah bersama-sama dengan kami dalam saf pembangkang, dan ini adalah satu tindakan yang tegas, tindakan yang berani dan tindakan yang bermoral. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Tuan Yang Pertua, kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12 ini amat penting dalam memastikan agenda pembangunan negara dapat dilaksanakan dengan berkesan. Justru saya ingin menyentuh beberapa soal pokok dalam memastikan kajian separuh penggal ini dapat memulih dan merancakkan semula ekonomi negara. Ini kerana prospek ekonomi Malaysia dan dunia tidak begitu memberangsangkan dalam jangka masa yang terdekat. Pemulihan ekonomi di negara China masih perlahan dan begitu juga di Amerika Syarikat dan Eropah. Dan ini tentu sekali akan memberikan kesan kepada sektor ekspor Malaysia yang bergantung kepada pemulihan dan juga pertumbuhan ekonomi negara-negara ini. Pemulihan dalam sektor pelancongan negara yang sepatutnya boleh menampung kelembapan dalam sektor lain adalah masih perlahan dan belum mencapai tahap pra-pandemik. Pada tahun 2019, iaitu sebelum pandemik COVID-19 melanda, Malaysia menerima kedatangan 26 juta pelancongan asing yang menyumbang 16% pada KDNK negara. Dan untuk tahun ini diunjurkan hanya 16.1 juta pelancong asing datang ke Malaysia. Ekonomi madani yang dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini sepatutnya menjadi pemangkin utama kepada pemulihan ekonomi negara. Namun dalam satu kajian yang dilaksanakan oleh sebuah badan bebas baru-baru ini, masih ramai rakyat di luar sana yang tidak faham maksud madani. Mereka ini mungkin termasuk penjawat awam, komuniti perniagaan dan pihak industri yang memainkan peranan penting untuk menjayakan gagasan ekonomi kerajaan ini. Peranan ini tidak dapat dimainkan dengan berkesan sekiranya gagasan kerajaan itu sendiri tidak jelas. Saya ingin mengingatkan kerajaan bahawa RMK ke-12 ini telah bermula seawal tahun 2021 lagi. Dan ini termasuk teras dan prinsip di bawah Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 yang telah menjadi intipati pelan jangka sederhana ini dalam merangka hala tuju pembangunan negara. Ini termasuk pembangunan untuk semua yang menyasarkan penstrukturan semula ekonomi yang lebih progresif, yang berpaksikan ilmu dan bernilai tinggi dengan penyertaan masyarakat yang menyeluruh di semua peringkat, menangani jurang pendapatan dan kekayaan serta membina sebuah negara yang bersatu, makmur dan bermaruah. Janganlah pengenalan gagasan ekonomi madani di tengah-tengah pelaksanaan Rancangan Malaysia ke-12 ini menjejaskan pencapaian sasaran asal yang telah pun ditetapkan dari awal lagi. Tuan Yang Pertua, baru-baru ini kita disajikan dengan istilah ekonomi menyederhana. Sedangkan menurut data oleh MITI, apa yang berlaku ialah kemerosotan prestasi ekspor yang menyusut 5.9% kepada 820 bilion ringgit. Import pula jatuh 6.5% kepada 684.65 bilion ringgit dan lebihan dagangan menguncup 2.5% kepada 135.35 bilion ringgit. Di bawah salah satu anjakan besar kajian separuh penggal yang dibentangkan, dinyatakan strategi untuk memperkokoh tata kelola dan integriti untuk membina semula kepercayaan dan keyakinan rakyat. Yang Amat Berhormat Tambun semasa membentang kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12 memetik hadis berkenaan dengan sifat amanah. Pernyataan ini baik
Tetapi saya sangsi dengan kemampuan Yang Amat Berhormat Tambun untuk mengutarakan apa yang dikata. Tata kelola katanya dah jadi tata ke laut. Tak sampai setahun jadi kerajaan, janji-janji reformasi yang dicanang sepanjang lebih 20 tahun dah jadi reformati dah. Begitu juga janji untuk merapatkan jurang pembangunan antara negeri. Yang Amat Berhormat Tambun mengumumkan pelaksanaan projek pembesaran lapangan terbang Pulau Pinang dan pembangunan semula lapangan terbang Subang. Kedua-duanya ini di bawah pentadbiran Pakatan Harapan. Cadangan pembinaan lapangan terbang antarabangsa Kulim KXP yang berada di negeri Perikatan Nasional iaitu Kedah langsung pun tidak disebut. Begitu juga janji menyediakan peruntukan sama rata bagi semua ahli parlimen kerajaan atau pembangkang tidak dilaksanakan. Di mana sifat amanah, adil dan integritinya? Tuan Yang Bertuah, rakyat sedang menunggu pembaharuan ataupun reformasi terhadap sistem pentadbiran negara ke arah yang lebih baik. Pemulihan sektor pertanian misalnya amat penting dalam proses pemulihan ekonomi dan keterjaminan makanan negara. Yang terbaru kita dengar keluh kesah rakyat mengenai kenaikan harga beras. Yang Berhormat Menteri pun ada di sini. Kehilangan katanya beras tempatan dan lambakan beras import yang berharga premium. Sehingga saat ini nampaknya tiada tindakan segera yang berkesan yang telah diambil oleh kerajaan untuk meredakan keresahan rakyat. Beras adalah makanan ruji. Ini adalah barangan terkawal. Takkanlah tidak ada satu pun tindakan tegas dan berkesan daripada kerajaan untuk mengawal harga beras agar ianya tidak menjadi terlalu mahal sehingga kan tidak mampu dibeli oleh rakyat. Jangan lupa bahawa selepas pandemik, ramai rakyat telah pun jatuh miskin Yang Bertuah. Walaupun data e-Kasih menunjukkan bilangan ketua isi rumah KIR miskin Tegar berdaftar telah berkurangan daripada 124,744 kepada 118,217 KIR sehingga Mei 2023. Namun dengan kenaikan harga barang yang keterlaluan, terutamanya barangan makanan dan keperluan harian seperti beras, saya sangsi bahawa sasaran kerajaan untuk menoktahkan kemiskinan Tegar pada tahun ini akan membawa apa-apa makna kepada rakyat yang ada di luar sana. Adakah garis kemiskinan yang digunakan pakai untuk menentukan status kemiskinan isi rumah masih realistik dengan mengambil kira kenaikan harga barang dan juga kadar inflasi semasa? Realitinya model pembasmian kemiskinan telah berubah daripada memfokuskan pendapatan isi rumah semata-mata kepada kemiskinan pelbagai dimensi, iaitu multi-dimensional poverty, termasuklah miskin pendidikan, miskin kesihatan, miskin keperluan asas dan miskin taraf hidup. Dan justru model pembasmian kemiskinan yang realistik mestilah diwujudkan terlebih dahulu sebelum berjanji untuk menoktahkan kemiskinan Tegar ini. Tuan Yang Bertuah, di bawah kajian separuh penggal RMK ke-12, pertumbuhan ekonomi Malaysia disasarkan berkembang menjadi antara 30 ekonomi terbesar di dunia. Dalam pada kita ingin mengejar status negara berpendapatan tinggi, isu jurang pendapatan rakyat secara keseluruhannya perlu diberikan perhatian yang serius. Tidak ada gunanya negara mencapai status negara berpendapatan tinggi jika rakyat di bawah sana tidak menikmati manfaat daripadanya. Justru Malaysia memerlukan hala tuju ekonomi yang jelas dan strategi lebih holistik dengan ekosistem kondusif bagi merancangkan pemulihan ekonomi negara, menjadikan negara kita sebagai destinasi mesra perniagaan dan pelaburan berteknologi tinggi. Kerajaan perlu memberikan keutamaan untuk meningkatkan keyakinan rakyat dan pelabur asing dengan mengamalkan dasar yang pro-pelabur dan adil dalam pelaksanaan dasar pelaburan serta pengagihan bantuan pada setiap negeri. Antara perkara utama yang mesti dilaksanakan ialah untuk menarik pelabur asing ialah memastikan sistem keadilan di negara kita ini benar-benar bebas daripada campur tangan pemerintah.
berita pelepasan seorang pemimpin kanan kerajaan daripada 47 pertuduhan rasuah atas arahan Peguam Negara selepas dipanggil membela diri di mahkamah bukanlah satu contoh yang baik mengenai kebebasan sistem keadilan di Malaysia. Kita lihat oleh pelabur asing sebagai setaraf dengan negara-negara dunia ketiga yang digelar sebagai negara penyangak ataupun the rogue state dengan izin yang dipertua. Daya tahan dan kemampanan penjagaan Bumi Putera mestilah dipertingkatkan untuk mencapai sasaran 15% sumbangan PMKS Bumi Putera kepada KDNK menjelang tahun 2025. Pemilikan ekuiti korporat Bumi Putera pula masih belum mencapai sasaran sekurang-kurangnya 30%. Pada tahun 2020, pegangan Bumi Putera hanya 18.4%. Manakala sasaran 30% ini tidak realistik untuk dicapai dalam satu tempoh 2 tahun berdasarkan pertumbuhan kadar peningkatan ekuiti korporat Bumi Putera kini yang agak perlahan. Saya juga ingin menyentuh mengenai status kajian impak agensi-agensi bermandat Bumi Putera yang siap pada tahun 2022. Oleh kerana kajian impak ini penting bagi menilai keberkesanan objektif dan hala tuju pencapaian Bumi Putera, maka saya menggesa agar kerajaan telus dan proaktif dalam memastikan hasil kajian ini diberikan perhatian dan dilaksanakan dengan segera. Yang Amat Berhormat Tambun mengumumkan untuk mengadakan Kongres Ekonomi Bumi Putera pada Januari 2024 bagi menetapkan hala tuju dan pendekatan baru agenda Bumi Putera ini. Namun apakah agenda Bumi Putera yang adil, saksama dan inklusif yang dimaksudkan oleh Yang Amat Berhormat Tambun? Dan ini tidak dijelaskan. Adakah hala tuju baru ini kelak benar-benar memenuhi tuntutan peruntukan perlembagaan persekutuan dan realiti semasa masyarakat Bumi Putera ataupun akan berlaku perubahan dasar yang drastik terhadap kedudukan ekonomi Bumi Putera? Tuan Ibu Ketua, sebagai penutupnya, apa yang penting dalam pembinaan sebuah negara bangsa yang bertamadun ialah kemampuan memimpin mengotorkan janji-janjinya, berpegang teguh pada prinsip integriti dan amanah, cekap menguruskan ekonomi dan prihatin terhadap kebajikan rakyat serta benar-benar adil dan saksama kepada semua. Dan untuk mencapai hasrat ini, kita tidak seharusnya merujuk kepada angka semata-mata. Tetapi lebih penting adalah amanah dan kredibiliti yang digalas oleh pemimpin kerajaan untuk memastikan ekonomi negara kita berkembang pesat, kebajikan rakyat terbela dan kebebasan mereka terpelihara selaras dengan prinsip kedaulatan undang-undang dan keluhuran perlembagaan. Berteraskan prinsip ini, saya menggesa kerajaan supaya menghentikan tindakan siasatan dan pendakwaan terpilih atas alasan 3R, semata-mata untuk menutup mulut rakyat atau dengan izin to silent dissent. Saya telah berkali-kali yang disiasat oleh polis dan berhadapan dengan pendakwaan jenayah semata-mata kerana saya menyuarakan keresahan orang Melayu dan masyarakat Islam. Tetapi pemimpin di sebelah sana yang mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang jahat, yang jelas mengapikan sentimen perkauman langsung tidak disentuh. Walaupun puluhan malahan ratusan laporan polis telah dibuat ke atas mereka. Adakah saya sebagai seorang pemimpin Melayu dianggap sebagai penjenayah semata-mata kerana menyuarakan kepentingan orang Melayu dan Islam? Sejak bila yang dipertua pemimpin Melayu di negara ini sudah tidak boleh bercakap mengenai kepentingan Melayu dan Islam? Penjajah British telah lama meninggalkan tanah air kita, tetapi nampaknya dasar yang dilaksanakan oleh kerajaan sekarang ini agak lebih teruk daripada dasar penjajah. Saya doakan negara kita Malaysia sentiasa aman, maju dan makmur dengan rakyatnya yang berbelang kaum dan agama hidup rukun dan damai. Terima kasih Tuan Yang Dipertua.